Prosedur memohon tempat latihan industri. Kaedah memohon tempat industri, pelajar boleh cari tempat ataupun dapatkan info tempat-tempat yang sesuai untuk anda menjalani latihan industri melalui web syarikat, melalui senior-senior anda, kawan-kawan, dan bagai cara lah untuk anda dapatkan. Sama ada anda boleh cari tempat latihan industri dalam sektor kerajaan, contoh JKR, Majlis Daerah, Majlis Bandaraya Shah Alam, contoh macam tu. Swasta, banyak firma swasta, perhotelan, pelancongan, industri elektronik, Maybank ke sebagainya. Sama ada dalam negara, seluruh negeri, tak kisah di Sabah Sarawak, ataupun di luar negara. Di luar negara nanti saya akan maklumkan bagaimana cara ni. Dan ataupun anda nak dapatkan info ataupun tempat-tempat anda nak LI ni melalui Politeknik, anda berhubung dengan PLIJ, bertanya dengan PLIJ anda, ataupun datang ke UPLI ataupun berhubung dengan UPLI dan bertanyakan. Di sini, di UPLI, kami menyediakan fail tawaran, ada fail firma-firma, anda boleh semak, anda boleh lihat, yang mana berminat anda ambil detailnya dan hubungi. Ataupun anda boleh lihat tawaran-tawaran firma LI itu di SPMP. Anda masuk iUPLI, di situ ada hebahan tawaran. Anda juga boleh scroll dan cari di situ. Jadi ini adalah cara bagaimana anda mohon tempat LI. Ada banyak cara lagi, ada banyak kaedah lagi, terpulang anda mencari. Yang penting anda cari, jangan tak cari tempat LI. Seterusnya, proses pemohonan. Bagaimana caranya? Anda sendiri yang perlu siasat organisasi dan pilih yang terbaik. Yang terbaik bagi anda. Belum tentu lagi tempat yang anda nak mohon sama dengan kawan baik anda. Sama dengan kawan satu kursus anda. Boleh jadi anda nak di Perlis, kawan anda tu asal di Johor, jadi dia mungkin kat situ terbaik bagi dia, tapi belum tentu lagi terbaik bagi anda. Jadi anda sendiri yang kena laksanakan. Sendiri kena siasat. Sediakan dokumen yang berkaitan, surat iringan pelajar, surat iringan daripada kami ataupun kami panggil cover letter, resume, surat jawapan dan skop kerja. Surat iringan daripada Politeknik yang tadi saya maklumkan ataupun kita panggil cover letter. Hantar dokumen atau dokumen tersebut, anda memohon penempatan, membuat susulan permohonan. Ramai pelajar yang dia tak follow up. Dia dah hantar email, dia tak follow up. Perlu follow up. Dan hantar email, jangan kalau hantar email ke industri, jangan campur email. Maksudnya, katalah anda nak mohon banyak tempat. Ini contoh untuk pelajar elektrik, dia nak mohon Sony, Panasonic, Toshiba, banyak tempat kan. Dengan satu email tu dia tulis email Sony kat situ kan, kepada tu, send tu kan, ada Sony, lepas tu koma Panasonic, koma Toshiba. Jangan, itu menunjukkan anda tu malas. Sebaiknya anda hantar satu persatu. Ke Sony, direct ke Sony hantar. Lepas send, buat satu email baru, anda hantar pula ke Panasonic, baru hantar ke Toshiba ke sebagainya.
Jangan main majmukkan atau campur dengan satu email banyak address send tu. Itu menunjukkan anda tu malas, dan firma akan nampak anda tu malas, dan anda tak fokus pun untuk syarikat tu. Pasal dia tahu sampai 20 syarikat anda mohon. Jadi saya tak nak anda lakukan tu. Okey. Baik, semak permohonan yang follow up, dapatkan surat jawapan. Kalau firma kata ataupun firma tak bagi, kita bagi tempoh. Dalam surat iringan politeknik kami nyatakan dalam tempoh 2 minggu. Jika 2 minggu tak respon, tak payah tunggu, cari lain. Okay? Cari lain. Jangan tunggu. Kalau company tu kata buat masa ni dia sukar nak terima, maknanya anda tu tak ada confirmation, cari lain. Okey. Tak payah nak tunggu lama-lama. Okey. Belum tentu anda mohon sekali terus dapat. Ada orang mohon sampai berpuluh kali baru dapat. Jadi jangan buang masa. Tempoh 2 minggu kita bagi. Jangan 2 minggu tu duduk diam saja. Katalah hari Isnin anda hantar, selang hari Rabu anda dah follow up dengan company tu, tanya email awak tu sampai ke tidak, dah ada keputusannya ke belum. Kalau tak dapat, tak berjaya, kita terima, kita boleh cari lain. Kalau berjaya, alhamdulillah, minta disediakan dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey. Dan seterusnya, jika dah berjaya, cetak surat pengenalan lapor diri. Okey. Baik. Ini peringatan untuk pelajar. Saya dah maklumkan tadi, saya ingat, saya ulang kembali. Survey ataupun cari siasat tempat LI sebanyak mungkin. Anda cari, anda bertanya apa semua, shortlistkan company-company yang berminat, yang anda minat tu. Okey. Bila dah survey, pilih mengikut keutamaan. Okey. Kemudian barulah hantar dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey. Klik pautan yang kami beri, dari situ anda boleh mohon cover letter. Okey. Baik, apa yang perlu anda siasat firma yang anda pilih tu? Okey. Apa yang anda perlu tahu ataupun maklumat apa yang anda kendaki? Okey. Yang pertama, dapatkan maklumat secara terperinci daripada organisasi itu satu. Latar belakang organisasi, aktiviti apa yang dijalankan. Okey. Dan boleh juga bertanya melalui senior-senior lah. Dapatkan maklumat tu dulu. Okey, syarikat tu apa sebenarnya tugas dia, apa kerjanya. Okey. Ada pelajar dia main mohon je. Dia pelajar elektrik, lalu dia mohon tempat syarikat kira gaji orang. Itu untuk pelajar JP. Tapi pasal dia tak siasat dengan betul, dia nak dekat dengan rumah je, akhirnya dia dapat tempat yang salah, tak kena bidang, kan dah menyusahkan diri. Saya tak nak anda buat macam tu. Okey. Siasat betul-betul latar belakang syarikat. Syarikat ni buat apa? Kena tak dengan bidang. Okey. Contoh anda pelajar DUP, pelancongan, anda siasat kata anda minat Kidzania. Apa sebenarnya tugas Kidzania? Apa sebenarnya kerja-kerja dia? Pelajar praktikal ni buat apa di Kidzania? Okay, contoh pelajar JTMK, dia mohon tempat kedai komputer ataupun buat sistem, kedai buat sistem, sistem software ataupun apps. Adakah sesuai dengan bidang anda tu? Okey. Kemudian semak senarai organisasi yang tidak digalakkan mohon. Ada organisasi ataupun firma-firma yang tidak digalakkan mohon. Antaranya firma yang dia adalah ejen pekerjaan. Dia kata semua program ada. Anda budak di UP pun boleh mohon, anda pelajar DAS pun boleh mohon. Rupanya dia adalah ejen pekerjaan. Okey.
Pasal semua tu boleh mohon dengan dia. Nanti dia akan letak di syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja. Lala anda jadi macam operator pengeluaran dia. Okey. Itu bukan tujuan letter industri. Jadi ada syarikat-syarikat yang tidak digalakkan mohon. Anda boleh berhubung dengan UPLI untuk tahulah lebih detail syarikat-syarikat. Okey. Dan syarikat-syarikat yang contohnya Along Bukit Beruntung tu tu tak boleh. Syarikat yang buat jenayah ni memang tak dapatlah anda naik LI kat situ, tak boleh. Okay? Syarikat yang tak berdaftar dengan mana-mana Suruhanjaya Perniagaan ni, okey, dia syarikat yang mengenakan scam ataupun multi level marketing yang dia menipu orang, tu tak boleh lah. Okey. Jadi anda kena semak dulu. Jadi shortlistkan senarai syarikat yang anda nak. Kemudian jika ragu-ragu, berhubung dengan kami ataupun PLIJ untuk mengesahkan syarikat-syarikat ni sesuai tidak. Okey. Selalunya ciri-ciri anda memilih dan memohon tempat yang sesuai dengan bidang pengajian. Yang pertama adalah kesesuaian dari segi lokasi. Tapi lokasi ni jarak daripada rumah. Okey, kemungkinan anda menumpang mak ayah anda, jadi mak ayah anda on the way nak ke tempat kerja, jadi cari tempat LI yang on satu lorong, satu jalan dengan laluan ayah anda pergi kerja atau mak anda pergi kerja. Sama ada anda disediakan penginapan, anda kesihatan anda, okey, mungkin anda tak boleh terdedah dengan cuaca yang sangat panas, ataupun anda ada alahan. Jadi kesesuaian tempat mengambil kira faktor-faktor tu, okey. Dan bagi saya juga, kesesuaian untuk anda dapat tempat ni, anda kena berkorban juga sikit. Okay. Contoh dari aspek jarak ataupun lokasi, jika anda pelajar dalam jurusan tak kisahlah jurusan apa pun, selalunya program apa pun, selalunya syarikat-syarikat ni berada di bandar-bandar besar. Tapi jika anda asalnya bukan berada di bandar-bandar besar, anda terpaksa berkorban untuk anda berada di bandar-bandar besar ni, okey, ataupun tempat-tempat yang spesifik. Contoh pelajar di UP, anda kena cari lokasi tempat-tempat pelancongan yang berada di tempat-tempat pelancongan yang terkenal lah. Cameron Highland, Pulau Redang, Pulau Pinang, mungkin di KL kan. Anda terpaksa berhijrah ke sana ketika untuk menjalani latihan industri. Katalah anda bukan berada di kawasan-kawasan tu, anda terpaksa berkorban untuk berada di sana. Begitu juga macam syarikat-syarikat elektronik. Kebanyakan syarikat elektronik ataupun syarikat-syarikat yang membuat perisian software, semua berada di bandar-bandar besar. Jadi anda terpaksa berhijrah ke sana, ataupun terpaksa bergerak ke sana lah, cari pengangkutan, ada kenderaan, ataupun duduk dengan saudara mara yang berada di bandar-bandar besar tu. Anda tak boleh nak berada di rumah anda, tapi di rumah anda dekat dengan rumah, tapi anda tempat yang anda cari tu tak ada pun kat rumah tu, di sekitar rumah anda. Anda terpaksa berkorban dari segi lokasinya. Tempat pasal anda perlu cari tempat LI yang dekat ataupun yang kena dengan bidang pengajian. Contoh pelajar JP, DIB, anda mohon CIMB ke bank-bank ni,
bank-bank kebanyakannya ada di bandar-bandar besar. Katalah anda mohon Standard Chartered ke, LID Standard Chartered ke, di HSBC ke, dia tak ada di Skincan ke macam tu kan. HSBC ada Skincan, tak ada. Jadi kalau anda orang Skincan, anda terpaksa cari ke bandar lah, ke Kelang, KL, Shah Alam, baru ada bank HSBC. Itu yang saya maksudkan. Anda terpaksa korban di situ. Okey, jangan terpaksa korbankan dekat dengan rumah tu. Dekat dengan rumah tu sebenarnya adalah isu besar dalam pelajar dalam menempatkan tempat LI. Itu sebenarnya cabaran ni. Yang lambat pelajar dapat tempat adalah nak dekat dengan rumah. Jadi persepsi ataupun dalam aspek dekat dengan rumah tu, bagi saya anda kena abaikan. Tak boleh nak dapat tempat LI kena ikut bidang dan dekat dengan rumah. Dia tak jarang dapat sama. Dua-dua dapat. Dia mesti kena korbankan salah satu. Tapi pengorbanan selalunya nak dapat kena ikut bidang memang jauh daripada rumah. Jadi kena bincang dengan mak ayah. Ni pasal mak ayah dah lama sangat awak tu duduk jauh, jadi awak tu kira macam perlu nak ada kat rumah apa semua. Jadi kena bagi tahu kat mak, bagi tahu kat ayah. Awak terpaksa berhijrah, anda terpaksa berhijrah, anda terpaksa keluar daripada lingkungan jarak di rumah tu pasal apa yang anda nak LI. Kalau betul-betul nak ikut bidang, kena berada di lokasi-lokasi yang tertentu ni. Pujuklah mak ayah awak. Okey. Baik, penempatan LI ni antara tadi saya dah kupas sikit. Penempatan LI ia adalah muktamad. Maksudnya sekali awak dah dapat tempat tu, kami tak bagi ruang untuk anda tukar tempat lain. Okay? Jadi sebelum anda mohon, siasat, pilih betul-betul. Kalau nak sembahyang buat tahajud, sembahyang hajat, pilih mana yang terbaik, semua buat. Nak berdoa macam mana, buatlah. Yang penting sekali awak dapat, sekali awak mohon, dah tak ada batal balik, tak ada tukar-tukar. Selalunya pelajar tukar disebabkan oleh dia nak cari allowance, allowance yang banyak. Senior mula dia dah mohon tempat ni, dia dah abaikan dah nak duduk jauh daripada, nak duduk dekat dengan rumah. Okey, sekarang dia dah kat bandar besar, dia dah planning KL, okey, ke Penang, dia dah planning dah. Sekali dia dah mohon satu tempat, allowance-nya 500. Bagi saya dah cantik lah tu. Tapi ada kawan sini bagi tahu, ataupun kawan cari tempat lain, dapat tempat lain kat Penang juga, allowance-nya 700. Nak tukar, minta maaf tak dapat tukar. Tukar tanpa sebab, dengan sebab hanya nak ni, tak dibenarkan. Memang kita tak benarkan. Jadi sebelum anda mohon nak cari allowance banyak ke, allowance sikit ke, dekat dengan rumah ke, jauh apa, ada pengangkutan ke, apa semua tu, siasat betul-betul. Siasat sampai kalau cek, kalau katalah anda Muslim, ada surau ke tak ada surau, boleh ke tidak bertudung, memakai hijab, semua tu anda kena cek dulu. Betul-betul kena siasat. Kita tak dan soal jantina juga, kan nanti anda mohon tempat tu yang semua lelaki, anda tu perempuan, dah susah hati nak tukar tempat pasal anda seorang je perempuan, yang lain tengok yang lain semua lelaki. Kita tak nak macam tu. Okey, siasat betul-betul. Betul-betul tu maksudnya semua aspek. Ini sebahagian yang saya maklumkan. Dah makan 20 minit dah apa yang saya cakap ni. Tapi itu sebenarnya ciri-cirinya. Bukan main tengok kat internet,
company ni macam best allowance banyak apply. Sekadar hanya berfokuskan tu je. Jangan. Awak kena ambil kira mak ayah awak bagi ke tidak, dekat tak dengan rumah, jauh ke dengan kena dengan bidang ke tidak, ada allowance ke tidak, ada penginapan ke tidak, ada tempat solat ke tidak, boleh bertudung ke tidak. Okey, semua tu awak kena ambil kira. Jangan just ikut kawan ataupun tengok macam best dia punya laman web ni, ada terus nak mohon LI. Tolong siasat betul-betul. Kalau risau tak ada panduan ataupun tak tahu, call kami, berhubung dengan PLIJ atau berhubung dengan kami untuk kita boleh discuss. Tak perlu benda dah jadi lepas tu minta tukar, ataupun dah kena dah tersalah baru nak berubah kan. Jangan macam tu. Okey. Dan selalulah mengemaskini maklumat diri anda tu sebelum anda pergi LI. Sangat-sangat penting. Okey. Nombor telefon kalau dah berubah, nombor telefon mak ayah kalau dah berubah, nombor telefon anda kalau dah berubah, anda dah pindah rumah, semua update. Mesti update. Okey. Tolonglah. Kita risau jika kami tak dapat nak hubungi anda, macam mana cara? Katalah anda terlibat dengan kemalangan, nanti salahkan kami. Pihak Politeknik tak maklum. Macam mana kami nak maklum? Kami tak ada nombor telefon anda yang terkini tu. Alamat pula dah pindah. Jadi saya harap sebelum anda menjalani latihan industri, jika ada perubahan, masuk SPMP, pergi iHelp, ubah detail. Okey, update detail anda. Okey. Saya galakkan anda hadir sendiri. Hantar sendiri kalau boleh. Anda punya permohonan tu. Bila anda datang sendiri, anda boleh lihat suasana kerja tu sesuai atau tidak dengan anda. Jauh ke tidak dengan rumah anda. Okey. Digalakkan mencari organisasi yang besar. Tapi bila organisasi yang besar atau firma yang besar-besar, pemilihan dilaksanakan dengan sangat teliti. Okey. Tidak silap anda perlu hadiri temuduga. Okey. Nak tengok pointer tu sebagainya, pasal dia akan mengambil yang terbaik di kalangan anda kalau mohon tempat besar-besar. Okey. Contoh macam Maybank, dia ada buat satu kaedah temuduga. Dia memilih yang pelajar yang terbaik je boleh LI dengan dia. Okey. Jadi dia ada task yang anda kena laksanakan. Anda ada sesi temuduga, ada test yang perlu dilaksanakan. Pasal bukan anda seorang yang mohon tempat besar macam tu. Pelajar-pelajar universiti, pelajar politeknik lain, pelajar komuniti, pelajar IPTS, semua mohon tempat tu. Jadi mereka perlu memilih yang terbaik. Okey. Dan selalunya firma-firma yang besar ni, dia ada jadual latihan yang terperinci. Kalau anda cari, katalah anda nak cari tempat yang dekat dengan rumah anda, entah apa company yang biasa-biasa, selalunya dia tidak ada satu jadual latihan yang terperinci. Jadi tugas anda tu lebih kepada sebagai pekerja. Okey, dia tidak memberi anda latihan industri, dia lebih kepada anda bekerja dengan dia. Okey. Okey, ini adalah larangan. Anda tak boleh buat. Yang pertama, jangan bertanya tentang allowance kepada firma tersebut. Anda nak mohon dengan Panasonic, contoh, jangan bertanya dengan Panasonic berapa allowance yang mereka nak bagi, kerana allowance adalah urusan mereka sendiri dan mengikut budi bicara. Okey. Jangan sesekali tanya tentang allowance.
Kalau nak tanya juga bukan dengan firma. Contoh anda cek pada FB ke, pada Instagram senior-senior awak yang bagi tahu tentang Elon, okey, ataupun anda berhubung dengan senior-senior, okey, bertanyakan Elon masa zaman LI kau berapa, okey. Jangan sesekali tanya direct dengan firma tersebut, okey. Pasal kadang-kadang dan berlaku juga senior dapat allowance, bila anda apply pasal allowance dia tinggi kan, anda pun mohon tempat tu. Pasal senior kata, oi allowance 1000, anda pun mohon. Masa time anda LI kat situ, syarikat mengalami kemerosotan ekonomi, business dia down, anda tak dapat allowance pun, anda nak kata apa? Jadi saya cakap allowance tu bukan ukuran. Ada pelajar dia kejar allowance. Kalau kejar allowance, bagi saya anda tak dapat LI yang terbaik pun. Pasal yang anda kerjakan adalah allowance, bukan anda nak dapat knowledge atau pengalaman LI. Yang kejarnya adalah allowance. Baik anda kerja kan. Baik. Jika anda mohon firma-firma kerajaan, JKR contoh macam tu, confirm tak ada allowance. Jabatan Alam Sekitar memang tak ada allowance. Okey. Badan-badan berkanun mungkin ada allowance mengikut budi bicara. Okay. Kalau betul-betul kerajaan, firma kerajaan memang tak dapat allowance. So anda kena fikir betul-betul. Okay. Tapi badan kerajaan selalunya banyak pengalaman dan knowledge kat situ. Okey. Anda tidak dibenarkan membawa ibu bapa atau penjaga atau orang lain lah yang konon nak backup anda. Backup ke ataupun mak ayah awak yang berurusan dengan syarikat. Jangan latihan industri ni, apa tujuan anda? Saya suruh anda siasat ni semua untuk anda belajar bagaimana nak menguruskan, nak mencari tempat, senang susahnya. Okey. Cabaran tu yang anda kena rasa, pengalaman tu yang anda kena rasa. Ini kalau bawa mak ayah, anda belajar apa? Semua mak ayah awak yang sediakan, mak ayah awak yang cari. Jadi saya harap sangat-sangat cari sendiri. Okey. Yang nak LI awak, bukannya orang lain. Belajar. Okey. Pasal selalunya jika ada penglibatan mak ayah, dia lebih kepada emosi. Apa yang anda nak tu nanti tak dapat pun. Lebih kepada apa yang diorang nak. Jadi bagi saya sepatutnya mak ayah kena terima hakikat yang anda perlu menjalani latihan industri dan perlu mengorbankan keperluan mak ayah awak tu. Okey. Bagi saya anda bermula memilih kursus yang anda ceburi ni sekarang, mak ayah awak sepatutnya dah set dalam minda mereka macam mana pun mereka terpaksa berkorban lagi demi anda. Okey. Dah tak nak duduk dekat-dekat tu tak boleh dah. Nak set apa yang dia nak tu pun tak boleh dah. Contoh macam pelajar pelancongan lah. Katakanlah dia nak awak tu nak develop skill awak tu, anda perlu ke tempat peranginan untuk kira untuk hasilkan satu skill dalam masakan ataupun dalam gubahan buah-buah ke ni yang hebat, anda terpaksa ke hotel-hotel yang mewah, 5 star punya hotel, tahap Michelin apa semua tu, awak kena nak LI kat situ. Mak ayah awak kalau tak boleh, kena berkorban lah. Maksudnya bila awak dah pilih program tu, mak ayah awak kena terima lah. Itulah laluan awak tu.
sampai kerja kahwin nanti semua. Okey. Jadi mindset mak ayah awak tu pun kena terbuka lah di sini. Okey. Anda juga tidak dibenarkan LI di syarikat mak ayah awak sendiri, mak ayah ke pakcik ke atau sebagainya. Pasal selalunya bila syarikat-syarikat tu dia tak ikut bidang awak pun, kecuali kalau ada kait. Tapi selalunya kita tak benarkanlah syarikat mak ayah ni. Okey. Macam mana awak nak dapatkan knowledge dan skill jika mak ayah awak tu jadi bos company tu? Tak adalah awak nak buat kerja-kerja budak praktikal. Mesti anda akan jadi tak pasal-pasal dapat jadi eksekutif kan. Company mak ayah awak, suka hati mak ayah awak lah nak letakkan awak tu title apa kan. Jadi bagi saya, awak tak dapat pengalaman sebagai pelajar LI tu, latar industri tu tak dapat. Pasal awak dah senang dah kan. Maksudnya syarikat tu mak ayah awak punya. Jadi saya galakkan memang tak dibenarkan lah. Okey. Anda LI di syarikat mak ayah awak lah. Okey. Sebenarnya kalau boleh syarikat yang tak ada kepentingan. Dia syarikat kawan ayah pun sebenarnya tak boleh juga. Mesti kawan ayah awak tu takkan nak letak awak sebagai pelajar praktikal. Kan nanti dia letak awak jadi inilah pasal nak jasa baik kawan kan. Jangan macam tu. 30 minit dah saya bercerita pasal ni. Okey. Sediakan dokumen yang berkaitan, iaitu surat iringan politeknik ataupun kita panggil cover letter. Ini bila kita nak mohon surat iringan pelajar, ini adalah pilihan. Surat iringan pelajar ni anda juga boleh type di email tu ataupun anda attach bersama. Okey, sebaik-baiknya jangan hantar email yang kosong. Okey, masuk email yang kosong, anda hanya letak attachment yang wajib tu je. Apa isi email tu awak tak nyatakan. Awak kena tulis kat situ, Assalamualaikum, salam sejahtera, saya pelajar ni sekian, mohon untuk mengikuti latar industri. Dalam badan email awak tu, isi email tu kena nyatakan. Di situ baru nyatakan disertakan bersama surat iringan politeknik, resume awak, surat jawapan, skop pelajar. Ada pelajar ada email kosong je, dia tak diisi tapi attachment tu ada. Janganlah macam tu. Nampak sangat awak malas, awak tak betul-betul mohon LI. Kat situ lagi company dah tengok apa ni email macam ni kan, kosong je, attachment bagi tapi kosong, tak ada mukadimah tu. Bagilah sedikit apa yang nak disampaikan kat situ, siapa nama awak, apa tujuan awak hantar email, attachment apa yang awak sertakan. Okey, barulah dia melambangkan pelajar PSIS. Faham Baik, ini adalah contoh surat iringan politeknik. Ini adalah contoh-contoh resume ataupun CV yang baik. Okey, kami hanya menyentuh sedikit saja tentang contoh-contoh resume yang baik. Okey, ini surat jawapan, surat jawapan kosong untuk pihak firma jawab. Kemungkinan firma tak ada masa ataupun dia mungkin tak ada satu format jawapan daripada pihak dia. Jadi kami sediakan satu surat jawapan yang kosong. Jadi mana detail yang anda boleh isi, anda isi. Contoh nama dan alamat syarikat yang anda mohon tu anda boleh isi. Okey, nama syarikat, nama anda, nama pendaftaran tu semua anda boleh isi. Jadi selebihnya sama ada dia setuju, terima, nama penyelia tu semua tu barulah firma tersebut tu isi. Okey. So ini skop kerja. Skop kerja
Ini menunjukkan keperluan syarikat dalam menerima anda. Okey. Ini contoh skop kerja tu, dia akan tick lah keperluan apa yang dia nak. Lain program, lain dia punya skop kerjanya. Skop kerja ni kita boleh dapat di SPMP lah. Baik, memohon tempat LI, hubungi syarikat firma, perkenalkan diri, sediakan dokumen dan hantar. Okey, seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ni lah. Baik, pelajar hanya boleh memohon satu tempat organisasi atau satu firma saja dalam satu masa. Okey. Kenapa? Pasal kami hendak memantau permohonan anda. Jika kami tak berbuat macam ni, kami tak tahu pelajar mana yang dah apply, pelajar mana yang belum apply. Dengan cara ni, kami dapat tahu. Ada kes pelajar daripada awal taklimat ni tak mohon, sampai lagi seminggu pun tak mohon lagi. Kita dapat trace. Jadi memang kena gegar lah pelajar semua. Dengan cara ni juga kami dapat lihat berapa kali anda mohon. Ada pelajar yang sampai berpuluh kali mohon. Bila berpuluh kali tu kita akan lihat kenapa dia tak berjaya. Mesti ada mistake dia. Ada juga pelajar yang sekali mohon dah dapat. Apa pula kelebihan dia yang sekali dia mohon terus dapat? Kat situ kita boleh lihat. Ada pelajar yang salah bidang, kita boleh trace lah. Kami boleh kesan lah. Tu yang keperluan hanya mohon satu tempat saja. Jadi kat situlah kenapa kami perlu anda siasat terlebih dahulu, survey terlebih dahulu, fikirkan masak-masak adakah itu company yang anda mohon, barulah anda mohon cover letter dan mohon kat tempat tu. Tapi kita bagi tempoh dalam firma tu untuk respon dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu anda perlu follow up, bertanya dapat ke tidak. Bila kamu kata follow up tu, anda kena hubungi dan anda kena bertanya status permohonan anda. Dia kata, bila kami kata dah follow up, awak pun tak tahu nak follow up apa kan. Tanyakan benda tu. Tanya firma, cik, adakah email saya yang bertarikh sekian-sekian sampai ke pihak cik? Jika dah sampai, apa statusnya? Apa keperluan yang awak perlu sediakan? Macam tu. Okey. Jika status ni tidak berjaya, tunjukkan bukti anda tidak berjaya pada kami, anda boleh mohon tempat lain. Jika berjaya pun tunjukkan bukti pada kami yang anda dah berjaya, dan sepatutnya mohon untuk firma serahkan dokumen-dokumen yang lain, skop kerja dengan borang jawapan. Okey, faham? Baik. Semak jawapan permohonan. Tadi dah mohon satu kali sahaja, bukan satu kali saja, satu firma dalam satu masa. Jangan 2-3 firma dalam satu masa. Tujuan dia juga untuk menjaga hati firma-firma yang lain. Pasal selalunya pelajar bila mohon banyak tempat, dia akan mengabaikan syarikat-syarikat lain. Contoh, dia mohon 5 tempat, 3 tempat terima, 3 tempat terima, 2 tempat tak terima. Yang tak terima tu tak apalah, yang 3 tempat tu terima. Apa yang pelajar buat lepas tu? Dia mula memikirkan allowance mana yang best, kan? Company A bagi 400, company B bagi 700, company C bagi 1000. 7 company C, 1000 kan? Allowance-nya banyak. Bila allowance banyak, apa jadi? 2 lagi syarikat ni, company A dengan company B.
anda tak ada tulis surat mohon maaf pun, tak ada bagi tahu saya telah menerima syarikat lain, jadi saya mohon maaf untuk membatalkan permohonan di syarikat cik. Tak ada pun belajar buat. Pasal tu kami tak bagi. Pasal syarikat ni bila dia menunggu anda, dia dah kata dia terima anda, tapi dia tak tahu yang anda dah ambil company lain. Apa dia buat? Dia tunggu anda sampai ke hari kejadiannya, hari melapor diri, anda tak hadir. Dia dah bersemangat dah nak ambil anda, tapi anda rupanya kejar tempat lain, kan? Apa dia buat? Dia call kami dan dia marah. Dia tak marah pada anda, dia marah pada kami. Kamilah yang kena mohon maaf pada firma-firma ni atas kesalahan yang anda lakukan. Yang malunya kami. Okey. Ada firma tak direct ke LI, tak direct ke UPLI LI, ke UPLI. Dia direct kat mana? Tu kat pengarah. Tiba-tiba pengarah kena marah. Macam mana you punya student ni? Dah janji nak LI kat tempat saya, tapi batang hidung pun tak nampak. Pengarah apa lagi? Kamilah kena. So adakah itu cara? Atas sebab itulah kami hanya benarkan anda mohon satu firma dalam satu masa. Okey? Jadi jawapan permohonan anda boleh rujuk. Selalunya firma dia akan email terus ke UPLI. Kalau dia email kepada anda forward ke kami. Okay? Jadi anda boleh berhubung ke UPLI melalui pos, telefon atau fax atau email untuk mengetahui status jawapan permohonan anda. Okey? Ini adalah borang jawapan, contoh borang jawapan yang lengkap diisi oleh firma. Contoh macam ni, dia dah setuju terima. Dan mana-mana firma besar-besar, organisasi yang besar-besar, contoh macam Majlis Pemandaran, Sony, Panasonic, dan syarikat besar, selalunya dia akan ada surat jawapan rasmi dia sendiri. Okay. So cetak surat pengenalan lapor diri sebelum anda melapor diri. Takkan awak nak lapor diri tanpa ada sokongan, datang kosong-kosong macam tu je kat tempat tu. So apa buktinya? Jadi awak kena cetak surat pengenalan lapor diri. Kalau tunjuk kat phone je boleh, tak boleh cetak. Bila cetak tu print, pandai-pandailah awak print. Bila awak tunjuk kat phone je macam tu, menunjukkan anda ni tidak profesional, tidak bersedia. Ada nak suruh firma tu scroll info awak macam tu. Biar ada surat, nak tunjuk kat guard pun senang nanti kat firma tersebut. So, jadi ini adalah yang dinamakan surat pengenalan lapor diri.